Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar 2IK yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya, taufik inayahnya dapat kita berada dalam majlis ilmu ini, perkongsian bersama-sama menatijahkan kepada kita kefahaman terhadap kitabullah, kefahaman bagaimana nak beramal dengannya dan menjadikan kita makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin terasa kemanisan, kelazatan mengabdikan diri kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita sudah bincangkan bagaimana perkataan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang diulang-ulang, perenggan yang diulang-ulang dalam firman-Nya dalam surah yang istimewa ini, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bukankah kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran dan peringatan daripadanya, mengapa mereka masih lagi menghadapi kesusahan untuk mengingatinya? Dan perkara ini telah pun kita huraikan melalui pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Yang dimaksudkan hal min mudzakir ada 3. Yang pertama hal min mutadzakkir, yang kedua hal min munzajirin anil ma'asi, dan yang ketiga hal min talibi khairin atau talibi ilmin fayu'anu alaihi. Iaitulah yang pertama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka tidak mengambil pengajaran yang pertama. Dan riwayat yang kedua daripada Ibn Mardawai dimaksudkan dengan min mudzakir itu, iaitulah orang yang munzajirin anil ma'asi, orang yang mengambil, melihat perkara tersebut sebagai amaran yang menakutkannya untuk tidak turut serta melakukan dosa-dosa yang menyebabkan azab Allah turun kepada orang sebelum mereka. Dan yang ketiga hal min talibi khairin atau talibi ilmin, orang yang mencari kebaikan, mengusahakan kebaikan, maka dibantu dia melakukannya. Ketiga-tiga pandangan ini berdasarkan kepada pandangan dikemukakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dan juga daripada Qatadah. InsyaAllah dalam pertemuan pada kali ini kita akan bincangkan ayat-ayat yang membahaskan episod yang seterusnya tentang azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut. Dan perspektif yang dikemukakan dalam perbincangan menerusi surah Al-Qamar ini berbeza daripada apa yang pernah kita bincangkan dalam surah sebelum-sebelum ini, surah Asy-Syu'ara sebagai contohnya. Kerana apa yang ingin di-emphasize, apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi episod ini berbeza. Firman-Nya dalam ayat ke-33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lut najjaynahum bisahar. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man shakkar. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan'adhabun mustaqir fadhuqu 'adhabi wa nuzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sadaqallahul azim. Maksudnya demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya,
Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menimpa mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut, kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam. Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Dan demi sesungguhnya Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab siksa kami, dalam pada itu mereka tetap mendustakan amaran-amaran tersebut. Dan demi sesungguhnya mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya itu. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi esok harinya. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang kita masuk kepada episod baru, episod yang menggambarkan tentang perjuangan Nabi Lut yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Perjuangan yang mana Nabi Lut diutuskan kepada penduduk di sebuah tempat yang namanya Sadum. Berkata Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Zadil Masir, kitab tafsirnya, sebenarnya di kawasan tersebut bukan ada wilayah Sadum sahaja, dia merupakan satu negara. Tetapi wilayah Sadum merupakan wilayah yang paling besar. Dengan sebab itu dinamakan kawasan tersebut Sadum litaghlib, kerana di sudut bahasa Arab namanya yang mana yang paling dominan. Artinya di situ ada tempat-tempat lain, ada kawasan-kawasan lain, ada 5 teritori, ada 5 wilayah dalam kawasan tersebut. Yang paling besarnya dipanggil sebagai Sadum. Bila kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-33 di sini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azab tersebut turun dengan batu-batu yang menimpa mereka. Sebenarnya bila kita melihat apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, disebut Allah Subhanahu wa taala telah pun mengutuskan kepada mereka batu-batu daripada api neraka. Dan di sini disebut pula dengan hujan batu. Di sini ada satu perbezaan pandangan yang dikemukakan oleh para ulama berdasarkan kepada kedua ayat ini. Sebenarnya ayat ini maksud satu. Dalam ayat dari surah Hud digambarkan tentang azab yang turun, digambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun mengarahkan, memerintahkan Jibril datang untuk berjumpa dengan Nabi Lut pada malam tersebut, selepas mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Perjalanan mereka bertiga, iaitu Jibril, Mikail dan Israfil, untuk berjumpa dengan Nabi Lut, memaklumkan kepada mereka azab yang akan turun ke atas mereka pada malam itu. Kejahatan yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini, iaitu mereka mendatangi sesama jenis, lelaki dengan lelaki dan perempuan sama perempuan. Disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, menjelaskan tentang dosa melakukan liwat. Dikatakan man amila kaum Lut faqtul al-fa'il wal maf'ul. Bunuhlah orang yang melakukan amalan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang melakukannya dan juga yang dilakukan kepadanya. Dan hadis ini merupakan hadis sahih. Sedang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Ibn Abbas ketika menjelaskan isu ini mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW menyatakan, orang yang melakukan perbuatan ini, sekiranya dia mandi dengan menggunakan semua air yang ada di muka bumi, air lautnya, air sungainya, air hujannya, tidak akan terangkat janabah hasil daripada perbuatan terkutuk tersebut. Dan bukan itu saja, kaum Nabi Lut ni dikatakan oleh Imam Az-Zahabi turut suka melakukan melaga-lagakan binatang. Di antara ayam dengan ayamnya, lembu dengan lembunya, kambing dengan kambingnya. Kerja mereka iaitulah melakukan perkara-perkara sedemikian, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT dan dibenci oleh manusia dalam masa yang sama. Fitrah manusia tidak menerima perkara tersebut. Natijah daripada keengganan tersebut, walaupun sudah diingatkan, tetapi mereka masih lagi konsisten melakukannya. Malahan yang lebih malang dikatakan oleh Ibn Jauzi, isterinya yang bernama Wa'ilah telah pun turut serta menyokong perbuatan tersebut berlaku, walaupun dia tidak melakukannya, tetapi beliau ini merestui perbuatan tersebut berlaku. Malahan ketika datangnya 3 orang malaikat dalam rupa lelaki yang handsome ini, lelaki yang kacak, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil datang untuk memberitahu Nabi Lut supaya bersiap sedia untuk keluar pada malam tersebut bersama dengan 2 orang anak perempuannya.
Kata Ibnu Jauzi, seorang bernama Rubtha dan seorang lagi bernama Zu'artha. Kata Suddi pula, yang anak yang sulung bernama Rayat dan yang muda bernama Urubah. Tidak penting, nama-nama ini tidak penting. Tapi yang pentingnya hanya 2 orang sahaja yang beriman. Orang lelaki tidak ada seorang pun yang beriman dengan apa yang disuruh oleh Nabi Lut itu. Masya Allah, begitu tabah sekali Nabi ini menghadapi kaum yang ingkar. Natijah daripada kedegilan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat Jibril, Mikail dan Israfil membentuk lelaki yang kacak, memberitahu mereka supaya bersiap sedia akan keluar tidak lama lagi dan azab akan turun. Ini berlaku pada zaman sebelum kita. Kalau pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab ini bila turun tidak ada nabi lagi untuk memberitahu. Dengan sebab itu, kita sebagai seorang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mencegah perkara yang mungkar daripada berlaku, menyeru kepada yang ma'ruf. Kerana bila kita tidak melakukan perkara tersebut, natijah implikasinya yang pertama, doa tidak diterima. Yang kedua, bila perkara tersebut berterusan dan tidak ada orang yang mahu membetulkannya, bimbang-bimbang azab akan turun ke atas semua sekali. Dan perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam membahaskan ayat hujung dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bimbanglah kamu terhadap fitnah yang akan menimpa tidak sahaja terbatas kepada orang-orang yang melakukannya, malahan kepada semua akan ditimpa bersama-sama. Kerana Nabi sudah tidak ada lagi dan tidak ada pemberitahuan tentang azab yang akan turun. Cuba kita perhatikan keliling kita. Bila berlaku satu azab, tidak ada siapa pun yang dapat detect. Pakai senjata, pakai radar yang paling canggih sekalipun, penemuan saintifik yang moden sekalipun, kajian-kajian moden pun tidak dapat trace, tidak dapat memaklumkan azab tersebut akan berlaku, seksa tersebut akan berlaku, ujian tersebut akan berlaku. Maka sedarlah kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks apa yang kita bincangkan di sini, bila perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah, maka Nabi Lut pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, azab akan turun, bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini selepas Allah Subhanahu Wa Taala memagarinya? Artinya dipagarkan di situ, kata Ibnu Jauzi dan satu pandangan yang disorot daripada Ibn Abbas, mereka tidak mampu keluar daripada negara Sadum itu menjelang waktu malam kerana sudah pun ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah pergerakan keluar masuk sudah tidak berlaku lagi kerana ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Jibril telah mengatakan kepada Nabi Lut, wahai Lut, kamu naiklah atas sayapku ini. Kamu naiklah atas sayapku dan keluarlah dengan selamatnya, dan sebentar lagi azab Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Sebelum itu, ketika 3 orang malaikat datang menziarahi Nabi Lut, yang membocorkan rahsia kedatangan 3 orang malaikat ini dalam rupa lelaki yang handsome, yang kacak ini adalah isterinya sendiri yang bernama Wa'ilah itu. Dia telah memaklumkan, memberitahu dia ni merupakan seorang perisik pula kepada kaumnya. Memberitahu kaumnya, telah datang kepada kami pada malam ini. Mereka datang pada waktu malam, malaikat datang pada waktu malam dengan tujuan bersembunyi daripada pengetahuan penduduk-penduduk yang suka melakukan homoseks itu. Bila mereka mengetahui kedatangan malaikat bertiga ini dalam rupa lelaki yang cukup mengasyikkan mereka, disebut dalam hadis merupakan datang dalam keadaan amrad. Amrad ini kalau sebut bahasa Arab, orang lelaki yang tidak berjanggut dan tidak bermisai, rupa yang mirip kepada rupa orang perempuan. Lalu mereka telah pun datang pada malam itu juga untuk mencari 3 orang utusan, 3 orang tetamu yang datang kepada Nabi Lut dengan tujuan untuk memaksa mereka, menjadikan mereka mangsa kejahatan seks luar tabi'i mereka. Bayangkan, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa yang dipohon oleh Jibril untuk melakukan azab itu, riak-riak azab yang pertama. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lihat apa yang dikemukakan dalam ayat ke-37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Dan demi sesungguhnya mereka telah memujuk Nabi Lut. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, kata Al-Imam As-Suyuti, menerusi pandangan dikemukakan daripada para sahabat, mereka bukan sahaja memujuk, selepas gagal memujuk, mereka telah pun memecahkan pintu rumah Nabi Lut.
dengan tujuan memujuk daripada luar supaya dapat memenuhi nafsu seks mereka yang luar biasa itu. Nabi Lut tidak dapat penuhi, dipecahkan pintu. Dan bila dipecahnya pintu, malaikat Jibril yang turut serta dalam rombongan itu telah pun melempang mereka ini dengan sayapnya, lalu buta mereka. Kata Al-Imam Al-Kalbi dalam tafsirnya, kitab tafsir At-Tashil, dikatakan dibutakan di situ, tidak dilihat. Mereka masuk dalam rumah Nabi Lut, mereka tak nampak, padahal 3 orang tetamu tersebut ada bersama-sama. Tetapi ini merupakan satu pandangan yang bersifat dhaif. Qila ini kalau kita mempelajari hukum fiqh, kita belajar kitab fiqh, kita belajar kitab hadis, kita belajar kitab tafsir, qila merupakan pandangan kedua, pandangan yang tidak kuat. Kalau kita lihat kepada zahir ayat, yang mana ini merupakan perkara yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Kami telah pun membutakan pandangan mereka, kata Ibn Abbas dalam apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, bahawa malaikat Jibril telah pun melempang mereka ataupun mengibas muka mereka dengan sayapnya dalam rumah Nabi Lut selepas mereka berjaya membuka pintu rumah tersebut. Bila dikibasnya muka itu, butalah mereka. Lalu baliklah mereka ke rumah mereka dalam kegelapan, tak nampak apa-apa, memegang-megang dinding-dinding, tiang, pokok dan sebagainya untuk sampai ke rumah. Dan mereka telah mengatakan dalam ayat yang Allah SWT sebut, ayat ke-38, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Dan demi sesungguhnya mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir dikatakan azab tersebut berlaku menjelang waktu sebelum subuh. Apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, malaikat Jibril datang semula selepas menyelamatkan Nabi Lut dengan anaknya yang berdua itu, 2 orang gadis anak daranya itu. Maka datanglah malaikat Jibril untuk melakukan perkara tersebut, iaitu dia telah pun mengauk permukaan bumi setebal 7 lapisan tersebut, dinaikkan ke langit sehingga pekikan semua binatang yang ada di atasnya kedengaran kepada semua penghuni langit pada waktu itu. Dengan bunyi nubah, al-kilab, salakan anjing dan sebagainya, semuanya kedengaran kepada penghuni langit. Dan kemudian datanglah ketetapan Allah. Sewaktu diangkat itu, dikatakan oleh Ibn Abbas, semua yang ada di atasnya tidak bergerak sedikit pun, sampai pinggan mangkuk pun tidak pecah. Tetapi bila diterbalikkan, hancurlah muka bumi tersebut. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu wa taala telah pun plasterkan dengan batu-batu yang besar, dan terbukti dari sudut kajian geografi bentuk muka bumi di situ, batu-batunya berbeza daripada batu-batu di mana-mana permukaan bumi di tempat yang lain. Sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jika berkesempatan, pergilah kita berziarah ke tempat-tempat seperti ini untuk melihat, mengambil pengajaran terhadap peristiwa yang pernah berlaku kepada orang-orang sebelum kita, supaya yang datang kemudian dapat mengambil pengajaran bahawa azab Allah SWT itu jika turun, maka tempat tersebut diharamkan untuk orang yang datang kemudian untuk tinggal padanya, kerana tempat tersebut sudah pun laknat oleh Allah SWT. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.